Assalamualaikum, hi guys, welcome back to Ed and Stuff. Aku Ed, macam biasa guys. Thanks kepada semua yang dah subscribe to this channel. Yang baru sampai, yang belum subscribe, korang just klik subscribe button kat bawah ni. Korang turn on sekali notification. Okay guys, macam aku dah promise dalam previous video, kalau korang dah tengok, and siapa yang belum tengok tu korang boleh klik link dekat atas ni. Okay, aku promise aku nak upload review Zoom X Alpha Fly yang terpaling detail guys. Aku nak tanya dulu, korang dah beli ke belum Alpha Fly? So kalau korang dah beli, aku ucapkan tahniah. Siapa yang belum beli tu, korang tengok video ni sampai habis, and nanti baru korang decide sama ada korang nak proceed beli ataupun tak payah beli. Okay, first kali aku akan buat overview pasal Zoom X Alpha Fly ni setakat yang aku dah pakai. Lepas tu aku akan bagi kepada 10 sections guys. 10 sections ni aku akan divide supaya korang dapat crystal clear punya picture pasal Zoom X Alpha Fly. So kalau sebelum ni korang dah pernah tengok review lain-lain yang tak berapa nak detail, korang still tak dapat clear picture, kau tengok this video, aku yakin korang boleh dapat clearer pictures guys. Okay, tapi siapa yang dah ada kasut ni and dah lenjan cukup-cukup, korang punya experience and korang nak share, korang just komen dekat bawah so orang senang nak refer. And kalau korang rasa apa yang aku cakap tu tak betul pun korang boleh komen dekat bawah, tapi apa yang aku nak share is based on apa yang aku experience lah. Maknanya aku pakai kasut ni, apa yang aku rasa dia punya feel dia macam mana, dia punya comfort dia macam mana, dia punya ride dia macam mana, semua aku akan share guys. So tanpa melengahkan masa, aku ambil aku punya Zoom X Alpha Fly. Dekat sini je guys. Okay, so aku dah pakai juga bag ni. Walaupun purpose aku rasa macam tak nak pakai, tapi disebabkan kasut ni special, jadi kita pakai lah kan. Okay guys, so aku dah pakai kasut ni untuk 4 run, termasuk yang aku run tadi, which is hari ni, hari Jumaat. Tapi hari ni aku dapat run 2km je sebab aku tengah lari tiba-tiba hujan, aku malas lah nak kotor lagi kasut ni. Belum sampai masanya aku nak lenjan dalam hujan. Okay, first run aku is 5km. Macam yang aku janjikan dalam video unboxing tu, aku dah lari 5km. Lepas tu the next day tu aku lari lagi 6km. Sebab aku punya wedding anniversary yang ke-6, aku hadiahkan 6km untuk wife aku. And the most recent one is 10k. Okay, based on the first video unboxing tu, aku promise aku nak lari 5, lepas tu 10 and 21. Tapi aku tak ada masa lagi nak lari 21. So aku dapat 5 tambah 6 tambah 10 pun boleh kata 21 jugalah kan, in a way. Okay guys, tanpa melengahkan masa, aku unbag kasut ni, okay? Okay guys, seperti biasa memang outstanding guys, outstanding. Nak this colorway memang aku 100% puas hati lah. Okay, so overview. Okay, based on aku punya run, aku punya 4 run ni, aku akan bagi overview lah pasal kasut ni sebelum aku pergi in depth untuk benda-benda lain. Okay. Okay, the first run yang 5km tu, aku memang rasa kekok tau. Even aku pernah pakai Vaporfly pun, tapi bila aku tukar pakai Alpha Fly ni, dia memang totally different game. Dia punya geometry tu kalau compare dengan Vaporfly tu, bagi aku memang totally off. So, first 5km tu aku tak rasa kasut ni dah break in. The next day tu aku lari pula dekat taman sebab sekarang taman dah buka. So taman dia punya surface dia is pavement lah, concrete pavement. So apa yang aku boleh simpulkan, lari dengan kasut ni dekat atas road best, tapi dekat atas concrete pavement memang tak best langsung. Kalau kau rasa kau nak pakai kasut ni mainly untuk concrete pavement, aku rasa kalau aku lah, tak best lah, memang tak best. So the next distance yang aku try is 10k lah. So 10k ni aku lari dekat atas road balik. Okay, during the 10k ni, aku guna aku punya heart rate monitor tau. So aku pakai aku punya Garmin Phoenix. Lepas tu aku pakai juga Garmin punya HRM Pro.
Okey, bila kita pakai HRM ataupun heart rate monitor pro ni yang dia pakai strap dekat chest korang ni, dia ada banyak jenis lah. Basically ada HRM run, ada HRM tri, ada HRM untuk swimming kalau tak silap aku. So bila pakai HRM pro ni, aku dapat data running dynamics. So data running dynamics ni dia bagi korang more insights untuk korang punya running dynamics lah. Basically yang involve untuk korang punya movement. Basically dynamics ni is movement lah, benda yang bergerak lah. So dalam antara data yang ada is macam ground contact time, lepas tu ada vertical oscillation, ada ground contact times balance untuk kaki kiri dengan kanan. So benda-benda macam ni lah. Okay, so bila aku lari 10k ni, aku dapat habiskan dalam masa 50 minit 22 saat lah. So basically aku try nak push untuk pergi bawah 50. Macam aku try aku punya Vaporfly sebelum ni, the first 10k yang aku buat tu aku tekan cukup-cukup, so aku dapat lah bawah 50. So aku dapat 48.54 tau. So bila compare dengan Alphafly ni, dia memang dia lambat sikit. Tapi aku tak interested sangat dengan dia punya total time tu lah. Okay, aku lagi interested dengan dia punya running dynamics lah. Sebab apa yang aku notice, bila aku pakai Alphafly, aku punya step, dia jadi macam planted tau. Kalau korang tahu planted ni, dia macam bila korang step tu, dia macam lambat untuk korang pergi ke next step tau. Aku rasa aku punya feel lah, bila aku lari tu macam kasut ni planted ni, macam lagi lama lah dia punya contact dengan ground tu kalau compare dengan Vaporfly. Tapi bila aku check balik aku punya 10k run Vaporfly, ground contact time untuk Alphafly ni 237 millisecond. Tapi untuk aku punya Vaporfly 240. Maknanya ground contact time untuk Alphafly ni lagi kejap daripada Vaporfly. Walaupun beza dalam 3 millisecond je, tapi kalau macam untuk 10k tu banyaklah beza dia kan. So dekat situ aku impress lah. Maknanya walaupun aku rasa dia ground contact dia lama, tapi sebenarnya tak. So aku macam dah terpergi detail sikit lah untuk dia punya review kan. Macam aku cakap tadi, aku akan divide kepada 10 kategori. So daripada 10 ni, aku akan bagi mark lah untuk setiap kategori. And then last kali, kita akan total up and then kita cari average dia. Aku boleh bagi final verdict untuk kasut ni, okay? Jadi tanpa melengahkan masa guys, kita start. Okay guys, the first category basically is very simple one, very quick one, is dia punya design lah. So bagi aku lah, personally design kasut ni dia unconventional lah. Maknanya kalau kau tengok, kalau kau compare dengan kasut lain pun, ialah dengan dia punya atas ni pakai macam jaring Atomnit, lepas tu dia punya midsole pun benjol sana sini kan, lepas tu creasing kat mana-mana. So dari segi bentuk dia, geometri dia memang lain daripada lain. Tapi disebabkan colourway yang aku beli ni, colour putih dengan hot pink ni, bagi aku memang perfect lah. So untuk kategori design bagi kasut ni, first kategori ni aku bagi 4.8. Okay, untuk second kategori guys, untuk second kategori aku nak cerita pasal dia punya fit lah. So macam aku bagi tahu itu, kaki aku size US 12 ataupun UK 11 untuk Nike. Fit dia bila aku masuk kaki aku, mula-mula macam susah tau. Aku macam belah kanan aku rasa macam biasa, tapi belah kiri ni aku tak tahu, dia macam ada sikit rasa pelik dekat belah dalam ni tau. Bila aku dah sarung, dia punya fit dia sama macam kasut-kasut lain. Aku pakai Nike selama ni memang size 12, US 12 juga. So kasut-kasut Nike lain ni pun memang true to size, termasuklah Alphafly ni. Alphafly ni true to size, bila aku pakai je dia ada lebih kurang macam mungkin setengah inci lah untuk aku punya toe movement kan. Kasut true to size. So kalau selama ni korang pakai ke size 12, kau nak beli ni, kau beli size 12 juga. Kalau korang pakai size 11, kau beli size 11, dia true to size. And dari segi wide fit ataupun narrow fit, aku punya kaki is, aku boleh cakap antara narrow ke mid lah. Aku tak wide fit. Tapi aku rasa disebabkan dia punya material ni Atomnit, so dia nipis ni, kalau wide fit pun aku rasa should be no problem lah.
Dia elastik lagi untuk wide fit lah. So macam aku masuk, dia ada macam room sikit lah dekat dia punya Atomnit ni. So untuk fit ni aku bagi 5 out of 5 sebab dia true to size. Okay guys, third kategori aku nak cerita pasal dia punya ease to wear. Maksudnya kesenangan untuk korang pakai kasut ni. So basically bagi aku lah, personally kalau Vaporfly susah. So kalau compare dengan ni memang jauh beza. Jadi macam aku unbox hari tu guys, aku cakap dekat dia punya tang ni ada satu tab. Dekat tang ada satu tab, dekat heel ni ada satu tab tau. Dua-dua tab ni kegunaan dia memang untuk korang pakai. Memang untuk korang sarung kasut ni. Aku mula-mula aku tak tahu juga tau. So bila aku try sangkut sini, lepas tu pegang belakang macam ni, korang sarung je dekat kaki, korang tarik terus masuk guys. Korang tengok macam video yang aku record ni. So ease to wear dia memang super lah. Benda ni memang senang gila. Aku pelik juga sebab sebelum ni aku pernah tengok beberapa review video. Dia kata kasut ni is antara yang susah nak pakai sebab ketat. Dia memang ketat sebab dia Atomnit, macam Flyknit juga. Maknanya dia macam socks lah, macam stokin kan. So bila korang nak pakai tu memang susah nak masuk. Tapi dengan adanya dua pull tab ni, korang pegang, sarung kaki terus masuk. So memang senang gila guys. Aku rasa antara kasut yang aku ada, ni lah kasut yang number one paling senang nak pakai. So untuk ease to wear ni aku bagi 5 guys. Memang perfect. Okay, kategori keempat guys. Okay, kategori keempat ni aku nak cerita pasal dia punya comfort lah. So macam aku cakap tadi, mula-mula aku nak pakai tu aku macam rasa awkward tau. Sebab satu dia Atomnit, sebelum ni tak pernah ada kan. So ni the first time lah aku nak pakai Atomnit ni. Lepas tu bila korang nak masukkan kaki tu, yang aku cakap dekat belah kiri tu dia macam rasa pelik sikit kat sini tau. Tapi mungkin juga itu first time aku pakai. Tapi dari segi comfortable ni aku akan bagi 4 markah. Sebab okay, Atomnit memang selesa. Sebab bila korang pakai Atomnit ni, dia hug kaki korang ni macam korang pakai stokin lah. Basically macam aku pakai stokin yang tak tebal sangat. Aku pakai Steigen dengan Nike punya socks. So bila aku pakai sarung kasut ni, macam korang pakai double socks tau. Macam korang dah pakai stokin, lepas tu korang ambil lagi satu stokin, korang pakai lagi satu. So memang dia tak constricting lah. Sebab dia punya mesh ni pun memang jarang-jarang. So bila korang pakai tu dia tak grip kaki korang kuat sangat lah. So bila dia tak constricting, korang pun tak adalah rasa macam aliran darah korang tak lancar ke kan. So bila korang sarung je Atomnit ni, dia memang selesa lah, memang selesa. Lepas tu macam aku cakap yang hari tu, dia punya foam kat belakang ni, heel tab ni, dekat sini dia memang pegang kaki korang. So memang dia lock kat dalam. Lepas tu bila korang lari pun dia tak ada any movement ke rasa macam longgar ke, tak ada. Dia memang kaki korang snug dekat dalam. Tapi aku tak boleh bagi perfect score untuk dia punya keselesaan. Sebab korang akan rasa tak selesa dekat tapak. Korang rasa bila korang pakai, korang lari kan, korang akan rasa macam keras tau. Korang akan rasa keras. Satu sebab yang aku pasti is aku tak break in lagi lah. So aku punya first wear, lepas tu second wear tu memang aku tak break in lagi. Jadi bila aku step tu, aku punya step tu dia rasa macam keras tau. So korang akan rasa banyak pressure dekat sini, dekat area airpods ni. Yang tu memang aku boleh confirm, memang korang akan rasa keras dekat sini, korang akan rasa tak selesa dekat belah bawah. Tapi belah atas ni dah solid dah. Korang pakai ni dekat dalam kaki korang memang selesa. Tapi bila korang step tu, korang nak biasakan tu dia akan ambil masa lah. Macam aku dah lari 3 kali sebelum ni. So aku lari keempat yang tadi tu, yang 2km tu, aku sebenarnya nak pastikan, aku rasa lagi tak keras bila aku step yang dekat tengah ni. Tapi dalam 2km tadi aku tak rasa benda tu. Ada lah tapi dah kurang. So aku assume aku dah break in lah kot. Sebab dah 21km. Biasa pun aku ambil macam untuk Vaporfly tu mungkin dalam 10k kot, 10k ataupun 15 tu aku dah break in dah. So kasut ni lambat sikit, 21 tu dah lah kot.
So untuk comfort aku bagi 4/5 guys. Okay. Okay guys, the next thing, stability. Ini memang benda besar, stability, kestabilan kasut ni. So terus terang aku cakap, kalau korang first sarung je kasut ni and then kau just berdiri, especially on your heel, maknanya korang berdiri atas korang punya heel, dia memang langsung tak stabil lah. Itu apa yang aku boleh confirm lah. Dia memang tak stabil. Even bila kau berjalan pun, slow ni pun, dia memang tak stabil guys. Sebab macam aku tunjuk itu kan, dia punya Zoom X ni, midsole dia ni, yang belakang ni kan macam memang lembut gila. So kalau macam korang step ni, contoh kan kat sini kan, kalau korang boleh nampak lah, dia memang kalau korang tekan ni, dia memang sangat lembut. Lepas tu dia punya Zoom X ni pun memang bulky gila ni, memang banyak gila kat belakang ni. So dia jadi macam macam squishy tau. So dekat belakang ni, section belakang ni memang betul-betul squishy. Tapi kalau dekat belah depan memang solid. Macam aku cakap tadi lah, sampai kau boleh rasa dekat sini keras tau. Masa korang step tu memang korang rasa keras dekat belah tengah ke depan. So kalau korang heel striker, korang akan rasa tak stabil lah. Aku tak dapat nak cakap tak stabil macam mana, sebab aku mostly mid to forefoot striker. Tapi kalau korang is heel striker, aku rasa better korang hindarilah kasut ni. Itu apa yang aku rasa lah. Tak tahulah kalau macam okay, kalau ada heel striker yang pakai kasut ni and korang rasa stabil and tak ada any instability masa korang lari, korang share dekat bawah. Maknanya salah lah apa yang aku cakap. Tapi yang ni aku cakap daripada perspektif orang yang lari mid ke forefoot lah. Jadi kalau aku tak betul, korang betul dengan aku kat bawah. Okay? Untuk dia punya stability ni, aku bagi 4 lah. Tak ada rendah, sebab bila aku dah lari tu stable je. Okay guys, next category, aku nak cakap pasal dia punya ride. Ni aku akan ambil masa sikit lah. Okay, so macam awal-awal tadi aku cakap kasut ni dia rasa planted tau. So maknanya korang punya step tu dia akan jadi macam lambat untuk korang angkat and move to the next step lah. Jadi aku compare dengan aku punya Vaporfly. Okay. So kalau Vaporfly ni, dia tak ada ni tau, dia tak ada yang air unit kat bawah ni. AirPods ni dia memang tak ada lah. Lepas tu dia punya Zoom X pun tak ada lah tebal macam ni tau. Tapi aku rasa the main reason yang benda ni, satu macam aku cakap tadi, dia rasa keras kat sini. Lepas tu dia rasa planted, sebab dia punya fly plate ni, carbon plate dia ni, macam aku tunjuk itu kan, dia dah lah selebar-lebar tidak ni. The whole width ni dia cover dia punya carbon plate ni. Lepas tu daripada depan full length sampai belakang tau. Jadi benda ni memang stiff gila lah. Kalau korang compare, aku tak boleh nak bengkok macam ni tau. Kalau aku nak bengkok ni memang betul-betul susah lah. So bila ada full length dengan full width carbon plate ni, lepas tu bawah dia ada AirPods ni, dia akan rasa macam berat dekat situ tau. Tu yang buat aku rasa benda tu macam planted dan lambat. Untuk carbon plate yang stiff gila macam ni, korang kena bagi force yang kuat tau masa korang lari tu. So kalau korang jenis yang light step, maknanya korang lari sikit-sikit kan, angkat kaki pun sikit. Lepas tu mungkin korang jenis yang seret kaki kan. Jadi korang tak dapat utilize advantage full length carbon plate ni. Jadi untuk korang guna kasut ni, korang kena bagi force yang kuat supaya dia punya energy return tu macam force yang korang bagi tu juga. Jadi kalau korang bagi light step, rugi lah korang pakai kasut ni. Jadi kalau macam korang decide nak pakai kasut ni, korang kena ensure korang bagi energy yang kuat untuk dapatkan carbon plate dengan AirPods ni punya advantage lah. Sebab dia punya carbon plate ni nak lentur pun tak boleh tau. Bila aku rasa macam tu, aku jadi macam curious lah. Okay, aku balik tu aku terus ambil aku punya Vaporfly, aku try lentur, boleh ke tak?
So apa yang aku expect tu betul lah. Macam Vaporfly ni, dia punya carbon plate dia tak se-stiff dekat Alphafly ni tau. So kalau korang tak percaya, aku ambil aku punya Vaporfly kejap. Okay guys, so ni aku punya Vaporfly. Okay, ni colorway Ekiden. So aku keluarkan ni dulu. Korang tengok dia ada carbon plate juga, tapi dia tak ada AirPods. Lepas tu dia punya Zoom X pun tak bulky macam Alphafly. Nampak tak? Aku senang je aku nak band dia punya carbon plate ni. Jadi sebab tu aku rasa bila aku pakai kasut ni, aku tak perlu bagi energi yang betul-betul kuat untuk dia dapatkan potential energi yang setimpal lah berbanding dengan kasut ni. Sebab tu aku rasa bila aku pakai ni macam ringan tau. So aku rasa tu the main reason dia lah. Okay, lepas tu satu lagi yang aku notice, bila aku pakai Alphafly, aku susah nak dapatkan lean angle badan aku. Lean angle badan aku macam apa yang aku dapat bila aku pakai Vaporfly. So aku rasa bila aku pakai Alphafly ni, aku dapat lean tapi dia macam limited sikit compare dengan yang lagi satu ni. Okay, macam gambar yang korang tengok ni, Abang Alrumi ambil. So credit tu Abang Alrumi, thank you. So kalau korang boleh tengok, dia punya lean angle tu aku dapat lean sikit lah, tapi tak macam bila aku pakai Vaporfly. And aku rasa bila aku pakai Vaporfly ni, aku dapat lean angle yang lebih, and dia bantu aku punya running form lah. And in a way, dia cepatkan aku punya cadence juga. Kalau compare dengan Alphafly lah. So itu untuk dia punya ride lah. So ride tu basically apa yang aku rasa masa aku run lah. Dia punya carbon plate tu memang very stiff, and tambah pula dengan dia punya pot ni. Tapi kalau korang boleh bagi adequate punya energy untuk run dengan kasut ni, dia akan bagi balik energy return yang setimpal lah untuk korang. Guys, so satu lagi aku lupa nak cakap tadi. Patutnya yang ni aku cerita masa stability kot. Okay, so tak apa. So basically bila korang pakai kasut ni, korang akan rasa sangat tinggi tau. Dia akan rasa almost gayat lah pakai kasut ni. Sebab okay, aku 181 cm lah, 1.81 meter. And berat aku 76 ke 77 macam tu lah. Okay, so bila aku pakai kasut ni, aku rasa memang tinggi gila tau. Sebab dia punya stack height belakang ni kan maksimum ni kan. So memang tinggi gila. So bila aku lari, aku rasa ketinggian kasut ni pun dia jadi satu contributing factor yang kaki aku jadi macam slow sikit compare dengan Vaporfly tau. So bila aku pakai kasut ni, aku rasa macam tinggi gila kan, tinggi gila. Lepas kau bayangkan lah, macam aku 181 tambah lagi 40 cm, jadi 40 mm. So jadi macam 185 tau. Memang rasa movement tu nak complete dengan satu cycle tu macam lambat lah. Tu aku punya perasaan lah. Tapi aku tak tahu benda tu ada effect ke tak. Mungkin ada lah. Jadi aku rasa aku dah cover almost everything untuk ride tu. Maknanya apa yang aku rasa masa aku lari dengan kasut ni. And aku boleh bagi 4 out of 5. Rendah sikit daripada Vaporfly lah. Tapi Vaporfly ni aku tak ada buat review kan. So dia punya ride dia smooth, memang smooth. Korang nak accelerate pun very quick. Korang nak accelerate tu anytime korang bagi force lebih, terus berdesup lah. Tapi aku bagi 4 sebab macam aku cakap tadi lah, dia ada perasaan-perasaan yang weird ni kan. Contoh macam rasa lambat sikit, lepas tu lean angle tadi. So benda-benda macam tu dia kurangkan sikit dia punya percentage lah. Okay guys, next kategori ni memang kasut ni excel lah. Sebab kategori breathability, maknanya keboleh upaya udaraan, something macam tu lah. So breathability dia disebabkan dia punya mesh yang jarang-jarang ni, memang korang rasa angin kat dalam lah. So kalau korang tak pakai stokin pun memang aku confirm akan rasa sejuk lah. So memang selesa, dia punya breathability dia on point. So 5/5 guys.
Next kategori, kita pergi kepada dia punya grip pula. So grip ni aku nak cerita pasal dia punya bahagian tapak yang contact dengan surface lah. So aku tak ada masalah dengan grip. Maknanya kalau macam dekat jalan ke, dekat pavement ke, dia tak ada rasa licin ke, tak ada, grip okey. Tapi macam aku cakap tadi lah, sebab bahagian belakang ni dia lembut. Kalau korang heel strike, mungkin korang akan rasa unstable bila nak corner tau. So kalau macam korang lari, kalau straight section, aku rasa tak ada hal. Tapi bila ada sharp corner, contoh kalau macam korang lari kat taman kan, dia ada curve, lepas tu dia sharp sikit. Kalau korang tak dapat nak adapt dia punya surface ni, mungkin dia akan rasa unstable bila nak corner lah. Itu aku punya assumption lah. So untuk grip ni, sebab dia tak bagi aku apa-apa masalah, aku bagi 4.5. Okay guys, aku dah cerita 8 kategori untuk in-depth review kasut ni. So kategori ke-9 pun aku rasa korang nak tahu. Tapi at the early stage ni mungkin aku pun tak dapat the exact picture lagi macam mana. Tapi based on aku punya 3-4 run ni pun, aku dah nampak lah dekat mana yang dia punya sign of wear dia tau. Okay, so basically apa yang aku nampak dekat dia punya ni, dekat rubber section dia ni, dekat outsole dia, kalau korang boleh tengok dah nampak tau dia punya abrasion ni. Kalau korang boleh tengok, nampak tak? Sekejap so korang dah boleh nampak lah dia macam dah ada berbulu sikit lah. Sebab tu sebab surface ni memang contact. Macam aku cakap lah, aku memang forefoot dengan mid striker. Jadi korang boleh nampak dia punya surface yang dekat hitam ni semua dah berbulu lah. Maknanya aku baru 23 km pun dia dah start tunjuk dekat mana yang ada wear lah, kesan wear. Tapi dari segi kalau tengok daripada tepi, dia punya groove ni tebal lagi. And kalau korang tengok yang belah sini, belah kiri ni, macam aku pernah cakap sebelum ni, aku ada masalah supination. So dekat belah kiri ni, sini dia punya wear tu macam lagi ketara lah. Tapi apa yang aku nampak, dia tak macam kasut-kasut aku yang sebelum ni. Kalau kasut aku yang sebelum ni lagi ketara belah sini, tapi ni macam okey sikit. And ni aku pun baru perasan ni ada apa benda tercocok dekat Zoom X ni. Macam ada benda tercocok. So tapi sebab kasut ni dia ada carbon plate, so kalau ada benda tercocok pun dia takkan cocok kaki korang. Dia akan cocok carbon plate, and then kau boleh tarik balik lah. In a way dia macam safety shoes juga tapi dia cover belah bawah je lah. Atas ni memang tak jadi apa kalau kena kan. So untuk yang durability ni, aku bagi 3.8. Sebab baru 3-4 run pun dah nampak kesan penggunaan dia tu. Sebab kalau korang pakai kasut macam React Miler, memang macam tak ada kesan langsung tau. Korang dah lari berapa puluh kilo pun macam tak ada kesan langsung. So kalau korang nak kasut Nike yang durability dia memang power, korang ambil React Miler. Itu aku dah guna, and dia punya ketahanan dia tu memang outstanding lah. Tapi durability tu nanti bila aku dah lenjan lagi banyak, nanti aku akan review balik. Mungkin 100 km ke, 150 km ke kan, 200 km ke. Kita tengok macam mana dia punya wear and tear. Sama ada aku guna belah kiri ni boleh makan tak sampai dia punya airport ni kan. Sebab aku dia akan hakis belah sini ni. So kita tengok nanti aku guna habis tak sampai dekat dia punya airport. Okay guys, so kita dah sampai ke last kategori, which is kategori yang ke-10. Kategori ke-10 ni aku buat special kategori lah, which is kalau kasut lain aku rasa tak perlu letak pun. Tapi disebabkan kasut ni special, aku tambah satu kategori, which is noise factor. Sebab apa aku tambah? Sebab kasut ni bising gila guys, bising gila. So untuk review kali ni, aku rekod 2 kali dia punya actual sound dia masa korang jalan, masa korang lari. Satu tu aku sangkut mic dekat kasut aku, so bunyi dia memang kau bising.
Lepas tu lagi satu aku ambil daripada tak berapa jauh, mungkin 1 ke 2 meter. Itu pun korang boleh dengar kasut ni bising guys. Sebab kalau korang pakai korang punya earphone pun, macam aku pakai yang open ear tu, aku pakai Aeropack. So Aeropack ni dia tak tutup korang punya lubang telinga tau. So memang jelas lah. Tapi kalau korang pakai yang sumbat lubang telinga ni, so korang terselamat lah. Tapi orang sekeliling korang akan rasa bising. Jadi kita dengar dulu bunyi kasut ni, especially dekat bahagian AirPods ni yang aku dah record. Okay guys? So macam bising tak? Bising gila kan? Memang bising gila. Tapi itulah, tapi basically benda noise ni dia subjektif kan? Maksudnya ada orang tak kisah, ada orang kisah. Lepas tu aku ada juga hari tu ada member aku dia komen, dia kata kasut ni annoying gila sampai kan dia pernah kena sound dengan guard. So tapi aku rasa dekat taman aku tak adalah nak sound kan. So based on video yang aku tunjuk tadi tu, based on bunyi macam tu, korang use at your own discretion lah kan. Okay guys, so untuk kategori noise ni aku bagi 3 markah lah. Kalau macam 5 markah tu dia senyap lah, dia senyap kan. Tak betul-betul senyap, aku bagi 5 markah. So untuk kasut ni aku bagi 3 lah sebab dia quite bising, tapi benda tu tak adalah macam sampai merosakkan korang punya pendengaran ke kan. So kalau korang buka muzik kuat sikit, insyaAllah tak dengar lah. Especially kalau korang pakai yang close bud punya ni kan, earphone. So 10-10 kategori ni aku dah cover. Aku listkan dekat sini. So total marks untuk kasut ni, sebab satu kategori aku bagi over 5 marks, maknanya total untuk kasut ni 43.1 over 50. So 43.1 over 50 ni sama dengan 86.2%. Jadi maknanya dia dapat A lah guys kan. Kalau macam A plus pun boleh kot, sebab A plus kadang-kadang 85 kan. So kasut ni still jatuh dalam kategori A plus. Okay, jadi macam ni, korang rasa lengkap ke tak aku punya review? Sebab aku rasa kalau macam aku sendiri pun, aku nak beli kasut atau beli barang apa-apa, aku akan cari review yang cover semua benda lah. Especially benda-benda penting macam mana dia punya ride, macam mana dia punya fit, lepas tu dia punya bising ke kan. Okay, so aku rasa aku dah cover semua. And bagi aku kasut ni aku puas hati, sebab dia punya performance dia, dari segi performance memang power lah, memang tu aku tak nafikan. Korang akan puas hati, tapi certain things yang aku nak highlight lah. So kalau macam korang tanya aku kasut ni untuk siapa, aku boleh cakap kasut ni untuk orang yang nak long distance. Sebab bila aku buat 10k tu pun aku rasa selesa pakai kasut ni. Dia tak ada, macam aku cakap lah, dia tak constrict kau punya kaki. Lepas tu bila once kau dah break in tu, kau akan rasa selesa dia punya midsole dengan outsole dia. Jadi kalau korang nak performance untuk long distance punya run, korang boleh beli kasut ni. Tapi macam aku cakap awal-awal tadi, aku rasa kasut ni bukan untuk heel striker. So kalau korang lari yang style macam drop heel dulu macam ni kan, drop heel dulu macam ni, aku tak rasa kasut ni sesuai untuk korang lah. Sebab section belakang ni memang sangat-sangat tak stable guys. Dia satu dah lah tak stable sebab dia macam squishy tau. Lepas tu pula dia tinggi. Jadi kalau korang akan rasa weird lah, macam korang nak dapatkan step tu macam pelik lah. Okay guys, so bagi aku kasut ni kalau korang heel striker, aku nasihatkan untuk cuba elakkan. Tapi kalau korang nak try, tak ada hal, nanti korang punya feedback kau boleh komen dekat bawah. Jadi kalau korang tanya aku, kalau aku kena pilih satu je kasut, aku kena pilih Alpha Fly ke aku kena pilih Vaporfly? Jawapan aku akan pilih Vaporfly. Sebab bagi aku Vaporfly ni lagi senang nak
sesuaikan diri tau. Tapi tu aku lah kan. Macam korang terpulang. Kalau macam korang rasa korang selesa pakai ni, korang boleh ambil ni. Tapi harga dia quite mahal. So aku suggest lah, macam aku pernah cakap sebelum ni juga, kalau korang ada Nike discount code, especially yang 20% ke 35% ke, kalau dia keluar, okay, korang beli. Lepas tu pula, aku baru perasan semalam kot ada iklan dekat Pro Direct Running. Dia nak keluar colorway baru tau. So colorway baru ni dia macam light lime. Lepas tu dia macam ada combination color hijau dengan orange ni juga untuk dia punya midsole dia. Macam ni lah, macam gambar ni. So cantik ni. Tapi sebab aku dah ada ni, aku tak belilah kan. So untuk korang mana yang nak beli tu, mungkin korang boleh tunggu colorway ni. Tapi aku bukan ejen Nike. Aku tak terlibat dengan Nike ni, semua aku beli guna duit sendiri. Okey, satu lagi, kalau korang tanya aku, adakah kasut ni membantu korang punya performance? Kalau korang tanya aku, sebab korang mesti nak tahu kan kasut ni membantu ke tak. Aku punya simple answer, yes, dia membantu. Tapi kalau jawapan yang panjang dia membantu kalau korang dapat optimumkan cara larian korang. So maknanya kalau korang dapat optimumkan cara korang step, lepas tu macam aku cakap tadi lah, korang punya kalau korang bagi light step tak boleh lah kan. Korang kena bagi energy dekat carbon plate ni, baru dia boleh bagi energy return yang sama. Okay, so in a way, yes, dia membantu. Tapi korang kena cari cara macam mana nak optimumkan dia punya penggunaan lah. Sama juga macam Vaporfly ni, dia untuk semua orang, tapi korang kena cari cara untuk optimumkan penggunaan dia. Okay. Ada lagi satu ni. Kalau korang nak tanya overall kasut ni selesa ke tak kan, bagi aku dia selesa lah. Dia selesa, tapi korang kena break in dulu. Break in ni is benda yang individual lah kan. Maknanya kalau macam korang dah break in, okay, dia memang comfort. Tapi kalau korang nak lagi comfort, bagi aku korang ambil, kalau Nike lah, korang nak yang comfort, lepas tu harga tak berapa nak mahal sangat, korang ambil Nike Infinity Run, React Infinity Run. Memang comfort gila babe. Infinity Run 2 ni, kalau korang dah break in, memang superb gila dia punya comfort. So kalau korang nak guna untuk recovery ke, untuk daily trainer ke, aku suggest Infinity React Run 2. Okay. Tapi kalau korang nak yang paling selesa guys, memang selesa gila, memang tak ada pressure kat korang, and mendatangkan health benefit dekat korang tidur je kat rumah. Jadi tak payah pening-pening, tak payah nak cari kasut, kita tidur je dekat rumah. Okay. Okay guys, aku rasa aku pun dah cover semua benda, and kasut ni pun bagi aku dia pass with flying colours lah kan. So dia dapat 86.2 markah, dapat A+. Jadi siapa yang nak beli tu, korang dah tengok video ni, korang dah decide lah kan sama ada korang nak proceed ke ataupun tak payah kan. Ataupun kalau satu lagi kalau macam korang rasa kasut ni mahal sangat and korang nak dapatkan equivalent punya ride, korang beli Tempo je guys. Korang beli Tempo React Next Percent. Tapi aku tak tahulah, aku dah pernah ada and very comfortable untuk long run. Tapi dekat outsole dia tu patah tau. So aku ingat benda ni macam remote case lah, macam aku seorang je ke kan. Tapi tak, hari tu aku tengok dekat group Malaysia Runners ni, ada juga orang patah benda tu tau. Aku tak tahu sebab apa. Mungkin alien punya cases aku. Mungkin aku punya, lepas tu brother itu punya kan. Tapi tu risiko dia lah, sebab dia punya outsole dia tak macam kasut ni. Sebab outsole dia bersambung ke belakang tau. Macam ni dia stop dekat port ni. So dia ada port juga, tapi dia tak pakai Zoom X, dia pakai React. So kalau korang punya budget tu rendah sikit and korang nak equivalent punya effect, korang pakai je Tempo, tak ada hal guys. Ataupun korang pakai je brand lain, tak ada masalah pun. Bukan kena pakai Nike pun kan. Ala-ala aku pakai Nike, aku cerita lah pasal Nike. Tapi kalau aku pakai brand lain, aku cerita pasal brand lain juga kan. So terpulang guys, tak ada masalah pun. Yang penting target korang dalam berlari ni korang dapat capai lah. And
Aku rasa aku dah tak ada apa nak cakap lagi. And aku rasa video ni pun panjang gak. Aduh. Aku minta maaf lah guys kan. Aku tetap harap video ni bermanfaat untuk korang. Kalau korang ada masa lapang, korang tengok video aku yang lain-lain macam yang sebelum ni. Tengah-tengah minggu itu aku post pasal sembang-sembang pasal PACE. Aku letak link dia dekat sini. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat kat korang, ataupun ada member-member korang yang tanya pasal nak beli Alphafly ke, Alphafly ni macam mana ke, korang share dekat dia video ni. So kalau korang suka video ni, korang boleh tekan like. And korang jangan lupa subscribe juga. Untuk yang belum subscribe tu, korang share juga kepada sesiapa yang memerlukan. So aku rasa kita bertemu lagi dalam next video. Minggu depan aku tak tahu aku nak upload hari apa, sebab aku macam quite busy dengan aku punya kerja. Okay guys, thank you so much luangkan masa tengok video aku. And korang sentiasa take care. Lepas tu kalau tak ada apa-apa yang penting, tak payah keluar rumah. Stay safe. Kita jumpa dekat next video guys. Thank you guys.